Assalamualaikum and hi everyone. So kita dah masuk bahagian graph sketching. Ada beberapa jenis functions yang kita akan belajar dalam topik ini untuk kita tahu lukis grafnya. Tetapi kita akan mula dahulu dengan constant function. Okay, so constant function adalah function yang berbentuk seperti let's say y equals to k, di mana k adalah any constant and dimulakan dengan y, ataupun boleh juga kita tulis sebagai fx equals to k. Okay, so k adalah any number. So bila kita nak sketch graph constant, kita akan lukis paksi terlebih dahulu. Okay, so bila kamu lukis paksi, pastikan label paksi y, paksi x dan origin. Okay, y equals to k. Graf kita dimulakan y equals to k. So macam mana kamu tanda senggat y? Contoh y ini adalah di bahagian sini. Okay, this is the value of k. So kita tanda senggat y itu begini. Okay, jadi kamu akan draw dia punya graf adalah seperti senggat y itu, mendatar begini. Okay, so this is y equal k. Okay, so kalau function kita dimulakan dengan y, kita akan lukis mendatar begini mengikut nilai k yang kita ada. Okay, next ada satu lagi jenis constant function yang dimulakan dengan x equal k. Okay, tadi kita ada y equals k, this time kita ada x equals to any constant. Okay, so kalau kita nak lukis graf dia, kita akan lukis paksi x dan y. Origin. Okay, now bagaimana kita tanda senggat x? Okay, x equals to this number k. So let's say k itu nilainya di sini, so ini senggat x. Okay, kalau kita nak tanda sesuatu nilai x, kita akan tanda begini. Jadi bila kamu nak lukis atau draw dia punya graf, dia akan jadi graf yang menegak begini. Okay, so melalui k. So this is the graph of x equal k. So untuk graf constant, kita ada dua jenis graf, which is yang mendatar begini, dimulakan dengan y equals to something, ataupun graf kita menegak begini, dimulakan dengan x equal something. Okay, so cara nak ingat dia senang sahaja. Y, macam mana kamu tanda senggat y? So begitulah grafnya. Kalau x, macam mana kamu tanda senggat x? So begitulah graf dia. Okay, so kita tengok kepada example yang pertama. Kita ada fx equals to negative 3. Okay, fx equals to negative 3. So kalau kamu tak nampak, kamu boleh tulis y equals to negative 3. Okay, so kita akan lukis paksi x dan y, origin 0, kemudian kita ada y equals to negative 3. So function kita dimulakan dengan y dan number kita ataupun constant adalah negative 3. So bila kita tanda, kita akan tanda seperti senggat y. So negative 3 akan berada di bahagian bawah sini. So bermaksud graf kita nanti akan mendatar begini. Okay, di sini adalah negative 3 and label kita punya graf y equals to negative 3. Okay. Alright, now madam nak ajar cari domain and range. Okay, macam mana nak cari domain and range? Domain labelnya adalah D equals to. Okay, now nak cari domain. Domain melibatkan paksi X. Okay, so kita nak tahu graf kita ni berada di nilai X dari mana sampai mana. Okay, so madam ajar dengan cara, kamu mula dari, kamu tahu domain melibatkan paksi X. Okay, so kita akan start dari bahagian paling kiri, negative infinity. So macam mana kamu tanda senggat X? Begini. Okay, so X ini ada tak graf? Kalau X kamu di bahagian sini, graf kamu berada di bahagian bawah. Meaning that ada graf. Okay, kalau X kamu di sini, ada tidak graf? Tengok atas dan bawah. Atas atau bawah. So, kalau X di sini, graf saya berada di bahagian bawah. Okay. Kalau X saya di sini, graf saya berada di bahagian bawah. Kalau X saya di sini, graf saya berada di bahagian bawah. Kalau saya punya X di bahagian sini, graf saya masih berada di bahagian bawah sebab graf kita ni continuous. Okay, dari hujung ke hujung. So, maksudnya
any x value yang saya test bermula dari negative infinity, okey, semua nilai x ini saya akan ada graf di bahagian bawah sini. Okey, so ini menunjukkan domain saya atau x yang terlibat dengan graf saya adalah x dari negative infinity sehinggalah infinity. Okey, maksudnya graf saya ni berada sepanjang x negative infinity sehingga infinity. Okay, so this is our domain. Okay, macam mana pula kita nak cari range? Okay, range boleh tulis simbol RF. Okay, untuk range kita akan tengok paksi Y. Range adalah nilai Y. So, kita tengok pada paksi Y. Ini adalah paksi Y. Bermula daripada negative infinity untuk Y. Okay, so pastikan kamu bermula dari bawah sini. Okay, senggat Y. Senggat untuk Y kita akan tanda begini kan? Okey, so mula daripada bawah, bahagian negative infinity. Di sini, bila kamu lukis senggat begini, maksudnya mata kamu akan tengok kiri kanan. Ada tidak graf? Okey, so kalau bahagian sini, kiri tak ada graf, kanan also tak ada sebarang graf. Naik atas, kiri tak ada graf, kanan pun tak ada graf. Naik lagi, kiri tak ada, kanan pun tak ada graf. Okey, tapi kalau kamu start dengan Y negatif 3, kamu tengok. Di bahagian kanan ada graf ni. Di bahagian kiri also ada graf. So maksudnya Y negatif 3 ada graf. Tetapi kalau kamu move up higher, contoh dekat sini senggat Y, kanan dah tak ada graf dah, kiri pun tak ada graf. Same goes kalau kamu bergerak atas lagi, kanan tak ada graf, kiri pun tak ada graf. Meaning to say, saya hanya ada graf bila Y saya negatif 3. Maksudnya range kamu adalah curly bracket negative 3, menunjukkan hanya ada satu sahaja nilai range kamu, which is negative 3. Okey, kita pergi kepada example yang kedua. Kita ada fx equals to 8. Okey, so graf ini adalah y equal 8. Okey, tetapi di bahagian kanan sini ada domain yang diberi. Ini kita panggil domain. Okey, maksudnya nanti bila kamu lukis graf y equal 8, mesti graf kamu berada di kawasan x ini sahaja. Okey, so madam ulang siap-siap, ini adalah domain kita. Kalau kamu jumpa soalan yang bagi nilai x di belakang ni, automatically kamu dah tahu domainnya adalah from 0 to 3, 0 open sebab inequality sign ini, and then 3 kita akan close sebab ada equal sign. Okay, so ini domain. Now kita start sketching. Okay, untuk sketch ini, paksi X, paksi Y. Origin 0. Okay, kita nak lukis Y equal 8. Okay, function kita adalah Y equal 8. So, kita akan tanda senggat Y8. Okay, kalau Y8, kita akan tanda dia begini. Okay, and so kita punya graf akan jadi mendatar begini. Okay, so ini adalah graf Y equal 8. Tetapi yang madam lukis ni adalah graf yang berterusan daripada x negatif infinity sampai x infinity. Semua nilai x akan ada graf di bahagian atas. Kita bukan nak keseluruhan graf ini. Sebab soalan dah bagi tahu, graf kita hanya perlu berada di kawasan x0 sehingga x3. So, kamu kena tanda sikit x0 kat sini and then x3. Maksudnya, graf kamu mesti berada di dalam kawasan ini sahaja. Maksudnya, yang bahagian sini sahaja. Yang lain, which means yang bahagian sini kena padam, yang bahagian sini pun kita tak mau. Okey, so kita akan padamlah. Yang tinggal hanya dalam kawasan x0 sehingga 3. Okey, so madam akan padam graf ni. So, apa yang madam akan lukis hanyalah graf yang berada di kawasan 0 hingga 3. So, graf madam akan menjadi di kawasan ini sahaja. Okey, and then remember, bila kamu ada domain yang diberi macam ni, okey, pastikan kamu ada dot. Okey, kalau dekat x0, sini x0, dia open. Okey, open. Maksudnya kamu akan lukis dekat sini blank dot.
Okey, tetapi kalau dekat X3, sini X3, kita akan close, bermaksud dekat graf kita, kita akan black dot atau bulat hitam begini. Baru ini graf yang betul mengikut domain yang soalan bagi. Okey, so domain kita dah siap. Kemudian kita boleh cari range. Okey, range untuk graf ini, range kita baca pada paksi Y. Madam ulang lagi sekali. Paksi Y, ini adalah paksi Y. Kita akan mula dari bahagian bawah sekali. Okey, tanda senggat Y begini. Meaning to say kamu akan cari graf di bahagian kiri kanan. So, kiri tak ada graf, kanan pun tak ada graf. Graf kita warna purple tu ya. Okey, sini pun tak ada graf. Sini pun kiri kanan tak ada graf. Sini pun kiri kanan tak ada graf untuk Y. Sini pun tak ada. Tetapi bila kamu naik sampai Y8, sini nilainya 8 Y8, kamu dapat lihat sebelah kanan ada graf. Okey, ni ada graf. Tapi sebelah kiri tak ada masalah. Janji dekat Y8, kamu nampak graf di bahagian kanan. And then kalau kamu move higher, contoh di atas sini, kiri kanan dah tak ada graf dah. So, maksudnya dekat sini kita punya range, graf kita hanya wujud kalau kita punya Y8. Okey, proceed kepada next soalan. Kita ada X equals to negative 5. Okey, masih graf constant sebab hanya ada number sahaja di sini. Tapi graf kita dimulakan dengan X. So, kita lukis paksi X dan Y. So, ini paksi Y, paksi X dan origin jangan lupa. Okay, now macam mana kita nak lukis graf X equals to negative 5? Okay, X. So, kita akan tanda senggat X. So, senggat X, X negative 5 adalah sebelah sini. Okay, boleh tanda negative 5. So, bila kamu tanda senggat X macam ni, graf dia pun nanti akan ikut senggat itu. So, kita punya graf adalah menegak begini untuk kita label dia sebagai X equals to negative 5. Okay, so disebabkan soalan ni tak ada domain dia bagi, tak ada macam soalan tadi. So, maksudnya graf kita akan sepanjang-panjang inilah. Okay, berterusan. Okay, now kita cuba cari domain. Okay, domain kita tengok paksi X. Okay, ini adalah paksi X. Bila tengok domain, tengok dari bahagian paling kiri, negative infinity. Okey, saya sedang cari domain melibatkan paksi X. So, tanda seperti senggat X. Bila kamu tanda macam ni, mata kamu tengok atas bawah. So, tak ada graf atas, tak ada juga graf di bawah. X ini pun tak ada graf atas, tak ada graf di bawah. Tapi kalau kamu sampai X negatif 5, kamu nampak di bahagian atas ni ada graf. Di bahagian bawah pun ada graf. So, maksudnya graf kamu ada pada X negatif 5. Tapi kalau kamu jump depan sikit, X di sini sudah tak ada graf atas, sudah tak ada graf bawah. Sama juga seterusnya. Any X kamu jalan selepas ni, tak ada graf di bahagian atas, tak ada juga graf di bahagian bawah. Yang hanya ada graf adalah domain X negatif 5. So, graf saya hanya wujud waktu X equals to negative 5. Now, untuk range. Okey, kalau range, kita akan baca paksi Y. Paksi Y akan dimulakan dari negatif infinity, dari bawah sini. Okey, kita tanda senggat Y begini, maksudnya kita akan baca graf kiri atau kanan. So, kamu nampak, bila senggat Y dekat sini, graf kamu ada di bahagian kiri. Sini. Okey, sudah mula ada graf. Kamu naik lagi atas, Y yang begini, di bahagian kiri ada graf. Naik atas lagi, di bahagian kiri sini ada graf. Okey, naik atas lagi, bahagian kiri ada graf. So, maksudnya sepanjang-panjang nilai Y yang kamu cek, okay, semua graf kita berada di bahagian kiri. Maksudnya, range saya adalah semua nilai Y di sini. So, kita akan tulis range kita adalah negative infinity to infinity. Okay, next kita pergi kepada linear function. Okay, so linear function ni adalah function yang berbentuk fx equals to ax plus b. Okay, ataupun kamu lebih familiar dengan bentuk y equals to mx plus c. Okay, so kalau linear function mx plus c atau ax plus b, dia adalah graf yang berbentuk straight line. Okay, cuma straight line kita ni akan ada dua bentuk bergantung kepada nilai M atau A dekat sini. Okay, so madam guna, kalau kita ada linear function AX plus B,
So, if kamu punya A, okay, A ini adalah positif. Okay, A positif. So, graf kita straight line-nya akan jadi satu graf. So, graf straight line-nya akan jadi satu graf yang Madam panggil naik bukit. Begini. Okay, so bila kamu jumpa A di bahagian sini positif, okay, A ini positif, pastikan graf kamu naik bukit. Okay, and satu lagi shape untuk linear function. Kalau kamu ada y equals to ax plus b, this time kamu punya A adalah negative value. Okay, A itu adalah negative. So, graf kamu akan lukis straight line tetapi dia Madam panggil turun bukit. Okay, so untuk straight line ada dua jenis. Begini ataupun yang begini. Naik bukit untuk A yang positif, turun bukit untuk A yang negatif. Okay, untuk sketching linear function, Madam akan menggunakan step SIS. Okay, S, I dan S. Okay, apa itu step SIS? S yang pertama stand for shape. I stand for intercept. Dan yang ketiga adalah sketch. Okay. S yang terakhir ni sketch. Okay. So, Madam akan explain one by one. Bila kamu start dapat soalan atau nak sketch y equals to ax plus b, pertama sekali kamu kena decide shape. Okay, shape-nya ada dua. Sama ada graf kamu naik bukit atau graf kamu turun bukit. Kemudian kamu akan kira intercept. Okay, so intercept akan ada dua pintasan. Okay, kita ada dua pintasan iaitu kita ada x intercept ataupun kita ada y intercept. Nanti Madam tunjuk macam mana nak cari intercept. And then untuk graf linear function, waktu kita nak sketch, apa yang kita akan buat adalah kita akan connect the intercept. Maksudnya connect x dan y intercept. So, ini step untuk kita lukis linear function. Okey, kita akan follow step ini untuk kita cuba lukis soalan example yang pertama. Okey, kita ada function fx equals to 2x plus 3. So, kita take note dekat sini, kita punya A adalah 2. Okey, 2. So, 2 ini adalah positif. So, nanti bila kamu buat step SIS, okey, shape dulu. Okey, kita pergi step yang pertama, shape. So, kamu tengok kepada nilai A. A-nya adalah positif. So, shape kita akan nanti naik bukit. Okey, pastikan bila kamu draw, dia naik bukit. Kemudian kita pergi kepada step I. Okey, I adalah untuk kita cari intercept. Okey, so akan ada dua intercept. Yang pertama kita cari X intercept dahulu. Okey, apa yang kita buat bila kita cari X intercept? Untuk cari X di sini, Y-nya kosong. Okey, ini untuk intercept. So, Y kosong, kita nak cari X intercept. So, kamu akan pindah-pindah lah. Kita ada negative 3 equals to 2X. X adalah negative 3 over 2. Okey, ini adalah X intercept. So, Madam highlight X intercept. Kemudian kita akan cari Y intercept. Okey, untuk Y intercept, kali ni kita nak cari nilai Y. Okey, menggunakan function kita, saya nak cari Y dekat sini. So, X pula yang akan kosong. Okey, so kamu akan replace X dengan kosong. So, kita ada Y equal 3. So, kamu ada X dan Y intercept. Now, kita ready untuk sketch. Okey, so untuk linear function, waktu kita sketch, kita kena connect the intercept. So, apa kita akan buat adalah, kita akan first lukis dahulu paksi. Okey, X dan Y. Pastikan kamu label paksi X, paksi Y dan juga origin. Wajib tiga perkara ni. Okey, kemudian kamu akan tanda kedua-dua intercept kamu. This one and this one. Okey, so kita tanda dulu X equals to negative 3 over 2. So, kalau ikutkan, X equals to negative 3 over 2 bahagian sini. Okey, and then tanda pula Y equal 3. So, Y equal 3 adalah bahagian atas sini. So, bila kita nak sketch linear function, kita akan connect dua intercept ni. Maksud connect tu adalah kamu akan lukis begini.
daripada x-intercept connect dengan y-intercept. Okay, so ini baru graf kita yang y equals to 2x plus 3. Okay, so ini adalah step yang untuk bantu kita lukis linear function. Okay, so pastikan bila shape ini kamu target dia naik bukit, so kamu sketch pun pastikan dia naik bukit. Okay, so ini graf yang full. Kalau kita nak cari domain and range, okay, kita ulang sikit domain. So untuk domain, kita akan refer kepada paksi X. Bermula dari negative infinity, kita akan tanda senggat X macam ni. So, mata kita akan tengok atas atau bawah mencari graf kita. So, kalau X kamu dekat sini, kita ada graf di bahagian bawah. So, X ini akan kita pakailah. Okey. Kalau X kamu di sini, sama juga ada graf di bahagian sini. Kalau X kamu sini, ada bahagian graf di atas. Kalau X sini, graf kamu atas. Kalau X sini, ada juga graf di atas. Kalau X di sini, graf kamu akan continue lagi. Boleh sambung ni sampai atas. Maksudnya, sepanjang saya bergerak X dari negatif infinity, okay, X, semua kawasan yang saya lalu ini akan ada graf. Either atas atau bawah. So, bermaksud domain saya atau graf saya berada di sepanjang nilai X daripada negatif infinity sehingga infinity. Okay, so same goes untuk range. Cuma untuk range, kita akan tengok pada paksi Y. Okay, this is our paksi Y. Bermula dari bawah negatif infinity, kamu buat senggat Y. So, kalau untuk Y, saya akan tengok kiri kanan. Okay, now, saya ambil contoh X di sini. Graf saya sebenarnya berada di bahagian kiri. Ni kalau kita sambung graf, so di bahagian kiri ada graf. Kanan tak ada masalah. Okay, yang penting, sepanjang kamu cek senggat Y ini, kamu cari kiri atau kanan yang ada graf. Okey, ini ada di bahagian kiri. So, Y ini saya akan pakai atau include dalam range. Naik lagi. Ada tak graf? Ada di bahagian kiri. Naik lagi. Ada tak graf? Ada di bahagian kiri. Sini, ada di bahagian kiri. Naik lagi. Sini, ini graf. Ada grafnya. Kalau sini Y kamu, di bahagian kanan ada graf. So, maksudnya, sepanjang kamu jalan dari negatif infinity, setiap senggat Y ini akan ada graf. Either di bahagian kiri ataupun kanan. Okey, maksudnya sepanjang senggat Y, saya bergerak dari negatif infinity. Okey, semua senggat ini ada graf. Sama ada di bahagian kiri ataupun kanan. Maksudnya range saya daripada untuk Y, negatif infinity to infinity. Okey. Madam tunjuk untuk graf yang kedua. Okey, untuk yang graf kedua, kita masih pakai SIS. Okey, kali ni soalan kita, ini kita punya function negative 2x plus 5, tetapi dia ada bagi macam biasa domain di bahagian sini. Okey, so kalau ada domain diberi, kamu dah boleh sebenarnya tulis domain. Graf saya nanti mesti berada daripada negative 1 hingga 4 close. So, hati-hati, negative 1 open dan 4 adalah close. Okay, now kita cuba lukis kita punya graf. Okay. Menggunakan step SIS, madam ulang. So, untuk S yang ini, S yang pertama shape. Okay, kita akan tengok A ni. Dia adalah negatif. So, shape saya mesti turun bukit. Kemudian kita kira intercept. Intercept ada dua. X-intercept. Bila cari x-intercept, y yang akan jadi kosong. Okay, so kosong equals to negative 2x plus 5. 2x equal 5. X adalah 5 over 2. Kemudian, cari pula y-intercept. So, untuk y-intercept, kalau nak cari y-intercept, x pula yang kita akan jadikan kosong. Okay, untuk cari y. So, y-intercept kita ada negative 2 times 0 plus 5. So, y adalah 5. So, kita dah jumpa x-intercept dan y-intercept. Now, kita ready untuk sketch. So, bila kamu nak sketch, kita akan connect nanti intercept. So, before connect, lukis dahulu atau plot kita punya intercept. Okay, so, label paksi y, paksi X dan juga origin. Okay, now, kalau ikutkan kamu punya graf, kita akan tanda intercept kita pada X 5 over 2.
Okay, so katakan di sini adalah 5/2 dan y-intercept adalah dekat 5. Okay, bila kamu draw atau kamu sketch, kamu akan lukis graf ini daripada begini. Connect dua intercept ini dan mesti turun bukit. So, ini adalah graf kita yang asal. Maksudnya dia continuous. Okay, dia boleh sepanjang-panjang lagi begini. Tapi remember soalan kita ada domain. Okay, dia ada domain dia bagi. So, kalau asalnya graf kamu, Madam buat warna merah. Okay, asal graf kamu dotted line begini, continuous. Tetapi sekarang soalan nak graf saya mesti berada daripada -1 hingga 4 sahaja. So, first kamu tanda dahulu -1, Madam guna warna merah. Okay, so let's say dekat sini -1 dan sehingga 4. 4 akan berada di belakang lagi sini. Okay, 5/2 here is 2.5. So, kalau kamu nak 4, dia di belakang lagi lah. Okay, so graf kamu akan berada di kawasan ini saja. Okay, maksudnya graf kita adalah yang Madam highlight warna biru ni. Sampai 4, begitu. Okay, mana-mana yang kita tak guna, contoh ni terlebih kena padam. Kalau bawah ni ada lebih pun kita akan padam. Okay, so Madam akan lukis kita punya graf. Okay, mengikut domain yang kita bagi. Okay, maksudnya graf Madam nanti berwarna purple ni, Madam akan lukis dari sini X -1 sehingga X 4. Okay, begitu. Okay, now pada X -1, remember kita akan ada dot. Okay, so this is X -1. Maksudnya dekat sini nanti blank dot. And untuk X4 dekat sini kita ada equal sign itu. So maksudnya dekat X4 di sini graf saya dia akan bulat hitam nanti. Okay, macam ni full. Okay, so ini adalah graf. Now, bila kamu ada domain, contoh dekat sini X -1 dan X 4 kan. So kamu mesti kalau X -1 apa nilai Y dia? Kamu mesti cari. Okay, so macam mana nak cari? Kita akan masukkan dalam function sini lah. Okay, now kalau saya punya X -1, so kamu akan ganti 2 times -1 plus 5. Ganti X dengan -1. So, berapa nilai Y kamu akan dapat? Kamu akan kira lah. Okay, so -2, -1 dapat 2 plus 5. So, kita akan ada dekat sini sebenarnya 7. Okay, so maksud Madam kena adjust lah. Madam punya paksi Y ni. Panjangkan lagi. Okay, so dekat sini nanti Madam ada 7. Okay, sama juga kalau X4. Now, kalau X4, Madam kena cari ni. X4, berapa nilai Y dekat sini? Pun sama, Madam kena panjangkan lagi paksi Y ni. Okay, so berapa nilai Y dekat sini? Maksudnya kita akan ganti X dengan 4 dalam kita punya function. -2 times 4, -8 plus 5. So, dapat berapa ni? -8 plus 5 dapat -3. So, maksudnya dekat sini nilai Y-nya adalah -3. Okay, so ini baru graf kita yang complete dan kita akan label Y equals to -2x plus 5. Okay, now untuk kita baca range dia. So, range kamu akan baca dari paksi Y. Okay, ini paksi Y kita. Okay, kita mula dari bawah. Negative infinity. Okay, dekat sini ada tak graf kiri dan kanan? Tak ada. Graf kita hanya bermula kalau Y kamu -3. Bermaksud dekat sini ada kita punya titik graf atau graf kita bermula lah. Okay, so dekat -3 ada kita punya graf di bahagian kanan. Okay, naik lagi. Kalau Y saya sini ada tak graf? Ada di bahagian kanan. Kalau Y saya sini ada tak graf? Okay, ada di bahagian kanan. Kalau Y saya sini, ada tidak graf? Ada di bahagian kanan. Kalau Y saya sini, ada tak graf? Ada di atas titik ni. Okay, kalau Y saya sini, ada tidak graf? Ada bahagian kiri. Now, kalau Y saya 7, ada tak graf? Ada bahagian sini. Okay, tapi kalau kamu naik atas lagi, contoh atas lagi daripada Y7 ini, ada tak graf? Kanan tak ada, kiri pun tak ada graf. Maksudnya graf kamu, dia bermula daripada
Y negatif 3 sehinggalah Y7 sahaja. Okay, so negatif 3 until 7. Negatif 3 disebabkan dekat Y negatif 3 ni, dot ini adalah bulat hitam. So, kita akan close. Tetapi dekat Y7 graf kita di sini, which is titik ini. Tapi dia blank dot. So, untuk 7 kita akan open. Okay, so baru dapat range yang betul. So, kamu boleh have a try untuk soalan ketiga. Soalan ni tak ada bagi domain. Y equals to 3x plus 5. So, cuba guna SIS untuk dapatkan bentuk graf yang betul. Dan graf ini sebenarnya berterusan lah. Tak ada domain diberi. Okay, so boleh cuba soalan ini.